Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung kepada bab yang berikutnya, bab 7, iaitu tenaga dan kuasa. Di mana hasil pembelajaran untuk subtopik 7.1, kerja, tenaga dan kuasa, pelajar akan dapat mendefinisikan kerja, tenaga dan kuasa. Pelajar dapat menyelesaikan masalah pengiraan berkaitan kerja, tenaga dan kuasa. Okay, apa itu kerja? Okay, definisi kerja. Kerja ialah hasil darab daya yang dikenakan dengan sesaran dalam arah daya. Okay, sesaran itu adalah jarak. Di mana rumus untuk kerja sama dengan daya darab sesaran. Daya dalam unit N iaitu Newton, sesaran dalam unit meter. Dan unit SI bagi kerja adalah Joule. Tenaga. Tenaga pula ialah keupayaan melakukan sesuatu kerja. Apabila daya 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek dengan dalam jarak 1 meter. Okey, dayanya 1 Newton, jaraknya 1 meter. Jadi kerja sama dengan daya darab jarak. So 1 darab 1 menghasilkan 1 Joule tenaga. Okey, 1 Joule tenaga yang telah digunakan untuk melakukan satu kerja. Maksudnya nilai tenaga ni sama dengan nilai kerja. Adakah kerja dan tenaga itu sama? Kerja ialah tenaga yang bertindak melalui daya objek yang bergerak. Yang cikgu dah sebutkan tadi, nilai kerja sama dengan nilai tenaga, di mana kerja ini adalah hasil darab daya dengan sesaran, dan tenaga ini adalah keupayaan untuk melakukan sesuatu kerja. Ini lagi sekali ditunjukkan rumus kerja. Daya darab sesaran iaitu jarak, dan unitnya adalah 1 Joule. Sorry, unitnya adalah Joule. Dan Joule, 1 Joule bersamaan dengan 1 Newton meter. Okey, macam mana boleh jadi Newton meter? Sebab ni daya N darab dengan sesaran iaitu M. So N M. Okey, N M. N ini bersamaan juga dengan Joule. Okey, masih lagi dengan kerja, berulang-ulang kali cikgu terangkan supaya awak dapat hafal formula kerja. Daya darab jarak ataupun sesaran, di mana jarak itu dalam arah yang sama. Okey, arah yang sama. Adakah kerja yang dilakukan? Okey, merujuk kepada gambar rajah di bawah, jarak, okey, jaraknya adalah S, sesaran. Okey, jaraknya ke kiri dan F, dayanya ke atas. Adakah kerja dilakukan? Jawapannya tidak. Kenapa tidak? Sebab daya dan jarak itu tidak dalam arah yang sama. Ni point dia dah explain, dah cakap mesti pada dalam arah yang sama barulah kerja itu dilakukan. Yang berikutnya, okey, merujuk pada gambar rajah ini, adakah kerja dilakukan? Jawapannya juga ialah tiada. Kenapa tiada? Sebab tiada jarak. Tiada jarak, S-nya kosong. Berapa daya yang digunakan? Tak tahu, tak ada. So tiada kerja yang dilakukan. Inilah contoh yang pertama. Mazlan menggunakan daya
30 Newton untuk menolak sebuah kotak sejauh 5 meter. Hitung kerja. Okey, kita ada nilai F di sini. Kemudian M ini adalah jarak, itu sesaran. Kerja. Okey, kerja sama dengan F darab dengan S. Okey. Tengok dia punya jawapan. 30 Newton darab dengan 5. So, jawapan dia 150 Joule. Okay, unit kerja adalah Joule ataupun Nm. Okay, berikutnya, contoh yang kedua. Berat sekampit beras ialah 50 Newton. Seorang pekerja memikul 4 kampit beras yang serupa dengan menaiki tangga setinggi 6 meter. Hitungkan kerja. Serupalah macam tadi. Okey. Di sini dayanya adalah 50. Tetapi itu untuk sekampit. Sekarang ni dia bawa 4. Dan jaraknya adalah 6. Okey, 6 meter. Kita tengok dia punya jawapan. 50 kena darab dulu dalam 4 untuk dapatkan nilai daya. Kemudian kena darabkan dengan 6 meter. Jadi 1200 Joule. Itulah kerja yang dilakukan oleh pekerja itu. Contoh yang ketiga. Daniel menggunakan 500 Joule tenaga untuk menarik sebuah objek sejauh 20 meter. Hitung daya. Okey. Okey, 500 ini adalah tenaga ataupun kerja. Dia bagi sesaran nak cari F. Okey, nak cari F. Ni nak cari daya. Jadi kerja kena bahagi dengan jarak. 500 bahagi 20 dapatlah jawapannya 25 Newton. Okey, ini dia punya rumusan. Rumus kerja daya darab sesaran ataupun jarak. Unit SI-nya adalah Joule. Kuantiti tenaga yang dipindahkan bersamaan dengan nilai kerja. Ini kembali kepada rumuslah. Hasil darab daya dengan sesaran mesti dalam arah daya yang sama. Okey, berikutnya adalah kuasa. Tadi kerja, sekarang kuasa. Kuasa didefinisikan sebagai kadar melakukan kerja. Iaitu rumus, kita boleh guna rumus kuasa kerja bahagi masa. Okey, kuasa kita guna P, kerja kita guna W, T mewakili masa. Dan unit SI untuk kuasa adalah watt. Simbolnya W. 1 Joule kerja dilakukan dalam 1 saat, bermaksud 1 watt kuasa telah digunakan. Iaitu perkadarannya 1 watt bersamaan dengan 1 Joule saat. Momen daya dan tenaga merupakan kuantiti fizik selain kerja yang diukur dalam unit Newton meter. Okay, contoh soalan yang pertama. Berapakah kuasa yang digunakan jika ia mengambil masa 2 saat bagi mengalihkan objek di bawah? Okay, masanya 2 saat. Okay, T 2 saat. Dia punya sesaran 5. Kemudian dia punya F adalah 100. Okay, gantikan dalam rumus. Kerja bahagi dengan
masa. Sekarang ni kerja belum ada nilai. So, kita cari dulu kerja. Step yang pertama ni cari dulu kerja. Daya darab sesaran. Daya ada 100, sesarannya 5. Dapatlah kerja 500 Nn. Okey, Nn ataupun Joule. Kemudian gantikan pula dalam rumus yang kedua iaitu kuasa. Kuasa sama dengan kerja bahagi masa. Kerja dapat tadi 500. Masa ada dalam soalan 2 saat. So, akan dapat jawapannya kuasa sama dengan 250. Contoh yang kedua. Berapakah kuasa yang digunakan jika ia mengambil masa 2 minit untuk mengangkat objek? Okey, 2 minit untuk mengangkat objek. Masa dia bagi 2 minit, kita nak guna dalam saat. 1 minit 60 saat. So 2 minit 120 saat. Ini merupakan F, ini merupakan sesaran. So step yang pertama mesti dulu cari kerja, dapat kerja bahagi dengan masa. Okey, ini dia punya jawapannya. Kerja 50 darab dengan 3 dapat 150. Kuasa kerja bahagi dengan masa 150 bahagi dengan 120. Jawapannya 1.25 watt. Ini adalah rumusannya. Kuasa iaitu kadar melakukan kerja. Unit SI-nya adalah watt dan formulanya kerja bahagi masa. Okay, kita tengok lagi ulang kaji soalan Masteri PT3. Soalan yang pertama. Apabila Prakash menolak sebuah kotak dengan daya 20 N sejauh 10 meter, kerja yang telah dilakukan oleh Prakash. Okay. Diminta takrifan kerja, kira nilai kerja. Kemudian kira nilai kuasa jika masa itu adalah 5 saat. Simple saja. Kena tahu rumus. Kalau rumus kerja, W sama dengan Fs. Kemudian kalau kuasa, W bahagi T. Nak cari kerja, kita dah ada nilai daya, dah ada nilai jarak, Fs darabkan sahaja. Untuk kuasa pula, bila dah dapat kerja, ambil kerja tu bahagi dengan masa. Okay, kita akan tengok dia punya jawapan. Definisi untuk A, takrifan kerja adalah hasil darab daya dengan sesaran dalam arah daya. B, kira kerja 20 untuk daya darab dengan sesaran 10 dapat 200 Joule. Untuk C, kuasa sama dengan kerja bahagi masa. Awak akan dapat jawapan 40 watt. Senang saja. Okey, kalau ada masalah boleh tanya cikgu, lihat dan fahamkan. Sekian, terima kasih.